Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. باب الحال. قال الحال هو الاسم المنسوب المفسر لمن بهم من الهيئات نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. Baik, babul hal, bab pada menyatakan hal. Ini yang kelima, tak silap, daripada al-mansubat. Yang kelima kan, maf'ul, masdar, zaraf zaman, zaraf makan, hal. Baik, ini yang kelima daripada al-mansubat, iaitu al-hal. Apa dia hal? Kata musannif, tuan matan kita, dia kata al-hal huwa ismul mansub al-mufassiru liman bahama minal hayat. Hal itu adalah isim, maka terkeluar fa'il, terkeluar huruf. Al-mansubu, isim yang mansub, yang dinasabkan. Lepas tu isim tu pula al-mufassiru liman bahama minal hayati. Isim yang dinasabkan, maka terkeluarlah majrur dan juga marfu. Jadi isim tu isim yang mansub. Isim tu pula al-mufassiru, yang menerangkan. Yang menerangkan liman bahama minal hayat, apa yang tidak nyata daripada kelakuan ataupun sifat. Ini tujuan hal didatangkan. Tujuan hal didatangkan nak menerangkan sesuatu kelakuan yang tak jelas. Yang mana boleh jadi orang yang mendengar tu dia boleh bagi andaian yang bermacam-macam. Kalau kita kata jaa Zaidun, Zaid telah datang. Jadi orang akan tertanya-tanya, yang nak bertanya lah, dia nak tahu Zaid datang naik apa? Zaid datang naik basikal ke? Zaid datang naik motor ke? Zaid datang berjalan kaki ke? Jadi kita datangkan hal, dia menerangkan apa yang tidak nyata daripada kelakuan datang Zaid itu. Jadi jaa Zaidun rakiban, datang Zaid dengan hal keadaan dia menunggang. Rakiban apa dia? Boleh sebutlah selepas tu. Jadi itu fungsi hal. Dia ada beza sikit dengan tamyiz. Nanti kita akan masuk bab tamyiz. Apa tamyiz? Apa ni, takrif dia sama di hadapan, tapi beza dia belakang. Sana minaz zawat, sini minal hayat. Di sana nak terangkan apa yang tidak jelas daripada zat. Nanti kita akan tengoklah di sana bab tamyiz. Ini hal. Baik. Jadi hal adalah isim yang mansub, yang menerangkan barang lima, yakni sesuatu yang tidak jelas daripada kelakuan ataupun sifat. Seperti kata kamu, nahwu qaulika jaa Zaidun rakiban, telah datang Zaid hal keadaan dia. Maknanya itu kalau orang apa ni, tok-tok guru, dia nak terjemah kitab Jawi, kita tengok yang mana perjalanan kitab Jawi ni dia ikut kaedah nahwu. Dia nak syarah, dia nak apa ni, nak terjemahkan, dia ikut kaedah nahwu. Sebab tu kita akan tengok bermula, ada bermula itu isyarat kepada mubtada, oleh isyarat kepada fa'il, akan isyarat kepada maf'ul, sebagai itu kena isyarat kepada maf'ul mutlak. Hal keadaan, disebut hal keadaan itu isyarat kepada hal. Jadi telah datang Zaid, hal keadaan dia menunggang. Jadi siapa yang menunggang ni? Zaid. Jadi Zaid itu disebut sebagai sahibul hal. Zaid disebut sebagai sahibul hal dalam istilah ulama nahwu, dipanggil sebagai sahibul hal. Ini tuan punya hal, tuan punya kelakuan tersebut. Jadi tuan punya kelakuan terkadang daripada fa'il, terkadang daripada
maf'ul, dan terkadang juga daripada yang lain. Nanti kita akan tengok. Cuma dalam contoh ni sahibul hal tu adalah fa'il. Wa raqibtul farasa musrajan. Ni nak terang cara ringkas dulu matan dia. Nanti kita akan masuk syarah. Wa raqibtul farasa musrajan. Dan aku telah menunggang kuda musrajan. Musrajan ni yang berpelana. Siapa yang berpelana ni? Kuda. Ini aku telah menunggang kuda, hal keadaan kuda tersebut berpelana, dipasang pelana. Ada tempat duduk dia. Jadi di sini sahibul hal siapa dia? Al-faras. Al-faras tu apa dia? Maf'ulun bih. Raqib tu fa'il dan juga fa'il. Al-farasa maf'ulun bih, musrajan hal bagi maf'ulun bih. Jadi sahibul hal dia maf'ulun bihi. Contoh yang ketiga yang pengarang bawa, walaqitu abdallahi rakiban. Aku telah bertemu abdallah, itu maf'ulun bih, rakiban hal keadaan menunggang. Di sini ada ihtimal. Ihtimal fa'il yang hal apa ni sahibul hal dia fa'il, ihtimal sahibul hal dia maf'ulun bihi. Sebab laqitu abdallah rakiban. Siapa yang menunggang? Aku ke ataupun Abdullah? Kalau kata Abdullah, mana murajjah dia? Siapa awak apa ni kita kata Abdullah? Kenapa bukan kata aku? Laki itu tu. Jadi di sini ada ihtimal. Ihtimal sahibul hal tu daripada fa'il, ihtimal sahibul hal daripada maf'ul. Kalau dia cakap macam ni, laki tu Abdullah rakibaini, tu dua-dua menunggang. Maksudnya hal boleh jadi daripada fa'il dan maf'ul sekali. Aku bertemu Abdullah dalam keadaan kami berdua ni menunggang. Dia naik motor, aku naik motor. Dia naik basikal, aku naik basikal. Jadi kami bertemu. Tapi kena datangkan hal dia dengan tasniah, rakibaini. Tapi sini rakiban mufrad. Jadi salah seorang je yang menunggang. Siapa yang menunggang tak jelas. Wa ma ashbaha dzalika. Wa aqulu, dan aku kata asyarah rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain, al-hal fil lughah. Apa hal pada lughah? Tadi musannif kita terus datangkan hal tu apa dia? Isim mansub al-mufassir ila akhirih. Jadi syarah kita nak bahaskan dululah apa hal pada lughah, dan kemudian apa ni pada istilah. Mana-mana pun kita mengaji, kita akan bahaskan makna pada lughah dan makna pada istilah. Pada syarak apa, pada lughah apa dia, supaya jelas. Ini yang kita nak bincangkan. Maka semua yang kita akan cakapkan, dia tidak lari daripada ta'rif. Dia tidak lari daripada ta'rif. Sebab tu ta'rif satu benda yang penting. Perlu dihafal lah. Baik. Wa aqulu al-halu fil lughah, hal pada lughah, ma alaihi al-insan min khairin aw syarrin. Ma ni kita kata kelakuan lah. Kelakuan yang berada di atasnya manusia. Keadaan yang manusia berada di atasnya, atas kelakuan tersebut, sama ada kelakuan tu min khairin daripada kebaikan ataupun kejahatan. Kaifa halukum? Ini kita tanya kelakuan dia. Sehat ke, sakit ke? Itu semua kita tanyakan kelakuan. Ma alaihil insan, apa kelakuan yang di atasnya insan daripada kebaikan ataupun kejahatan. Itu semua dipanggil hal. Itu pada lughah. Jadi pada lughah umumlah. Wa huwa fi istilahin nuhah, dan hal pada istilah ahli nahwu, ibaratun anil ismil fadlatil mansubil mufassiri liman bahama minal hayat. Iaitu ibarah, iaitu satu ungkapan. Bila ulama nahwu sebut hal, maka ia adalah satu ibarat, satu ungkapan yang merujuk mengenai tentang isim fadlah. Apa fadlah kita akan bahas, kita akan sebut nanti, disyarahkan di bawah. Isim yang fadlah, yang mansub, yang mufassir liman bahama minal zawat. Nanti semua kita dah terang dah maksud-maksud dia. Cuma fadlah tu belum. Fadlah kita akan tengok di dalam apa maksud
fadlah. Baik. Cara ringkasnya nak buat ni dulu. Hal terbagi kepada sebelum kita masuk dalam
Jadi hal terbagi kepada dua, soreh dengan muawwal bis soreh. Hal terbagi kepada dua, soreh dengan muawwal bis soreh. Soreh pula terbagi kepada dua, mushtaq dengan muawwal bil mushtaq, dan muawwal bis soreh pula terbahagi kepada dua, jumlah dengan syibih jumlah. Jumlah mana dia akan apa-apa pun dia akan tetap akan ditakwilkan lah. Kalau kita tengok pun kalau ada isim jamid yang jadi hal, dia tetap akan ditakwilkan kepada mushtaq. Dalam Quran sebenarnya banyak hal-hal yang datang tapi dalam keadaan dia isim yang jamid bukan isim mushtaq. Tapi semuanya akan ditakwilkan kepada isim mushtaq. Contoh isim mushtaq, Ja'a Zaidun dhahikan. Ini makruhlah macam tadi. Datang Zaid dalam keadaan ketawa. Kita nak kata kawan kita main dalam keadaan marah. Ja'a Zaidun ghadiban, dalam keadaan dia marah. Jadi ikutlah kata kelakuan apa yang dia datang. Dan yang kedua, kharaja Zaidun ala aduwihi syuja'an. Maksudnya Zaid keluar menentang musuh dia, hal keadaan dia berani. Ataupun kita sebut dalam keadaan berani. Yang ni dalam masalah mushtaq. Ada yang isim jamid tapi muawwal bil mushtaq. Kita takwilkan dia jadi isim mushtaq. Contoh yang sama, kharaja Zaidun ala aduwihi asadan. Jadi asadan isim mushtaq, isim jamid. Dia tidak ada asal. Dia tidak ada asal. Isim mushtaq ma'ruf. Dia ada asal dia ada kata terbitan dia, iaitu masdar. Tapi asal, apa asal dia? Tak ada. Dia isim jamid. Tapi kita boleh takwilkan dia. Ada beberapa tempat dia hal banyak datang dalam dengan isim jamid dan dia ditakwilkan jadi isim mushtaq. Antaranya pada masalah tasbih. Kita nak tasbihkan sesuatu dengan sesuatu. Jadi yang musyabbah bihi itu adalah isim jamid. Jamid asadan. Asadan musyabbah bihi bagi suja'. Orang yang berani kita panggil, kita tasbihkan dengan asad. Kita umpamakan dia dengan asad. Jadi seolah-olah kita kata di sini kharaja Zaidun ala aduwihi syuja'an. Cuma kita tukar syuja', kita letak asad. Kita tetap jadi hal. Boleh kan sini? Tak ada masalah. Kemudian yang muawwal bis sorih. Ada dua, sama ada jumlah ataupun syibih jumlah. Jumlah ma'ruf ada dua, jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Jadi jumlah ismiyah ada bagi contoh 3. Ja'a Zaidun sya'ruhu tawil. Zaid datang dalam keadaan rambut dia panjang. Ini jadi hal. Ini jumlah mubtada khabar fi mahalli nasbin hal. Mubtada khabar di tempat nasab jadi hal. Ja'a Zaidun wal ustadu yashrah. Ini pun mubtada ke? Ini khabar jumlah. Tapi jumlah tersebut fi mahalli nasbin jadi hal. Dia duduk di tempat nasab. Zaid datang wal hal, ustaz sedangkan ustaz sedang syarah. Jadi dia datang ketika ustaz sedang mensyarah pengajian. Wal ustaz yashrah jadi hal. Yang ketiga, jumlah ismiyah juga mubtada khabar wa huwa sa'idun wa huwa mubtada sa'idun khabar. Jumlah ni mubtada khabar ni fi mahalli nasbin hal. Sama aja. Adapun jumlah fi'liyah, contohnya ja'a Zaidun yadhhak. Zaid datang dalam keadaan ketawa ataupun hal keadaan ni ketawa. Jadi yadhaku ni fa'il dan dia jumlah fa'il mudhari' dan ada dia punya fa'il. Fa'il adalah dhamir mustatir. Fa'il mustatir kembali kepada Zaid. Dhamir mustatir huwa kembali kepada Zaid. Dia jadi hal sebab dia fi ta'wili, kita takwilkan dia jadi ja'a Zaidun dhahikan. Kita akan takwilkan dia juga. Jadi soreh.
Ini jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Syibih jumlah, contoh, qabaltu Zaidan ala farasihi. Aku bertemu dengan Zaid, hal keadaan Zaid di atas kudanya. Ala farasihi ini syibih jumlah, tapi di tempat nasab jadi hal. Qabaltu Zaidan ala farasihi. Kalau yang ni tak payah, yang ni pun tak payah, yang ni pun tak payah, yang ni perlukan sikit masa. Bagi dah terbiasa kita tahu. Yang ni hal. Kadang-kadang orang bila baca dia sebut wawul hal. Wawul hal. Itu perlukan masa sikit lah. Yang ni pun kadang-kadang orang tak nampak. Berhajat juga pada masa. Ada pun yang mustaq, mu'awwal bil mustaq, fi'liyah ni mudah. Kita tengok dalam. Itu dia ada dalam ni, tapi cuma ni buat khulasah saja. Kita tengok dalam kitab. Sekarang ni apa ni syarah kita Syekh Muhammad Muhyiddin dia nak syarahkan apa ni ta'rif yang dia berikan, iaitu al-ismul fadlah al-mansub al-mufassir liman bahama minal hay'at. Dia akan takrif satu. Wa qauluna, dan kata kami, al-ismu yashmalus sharih, kata kami isim tu yashmalus sharih wa yashmalul muawwal bis sharih. Langkau dulu. Yashmalus shariha wa yashmalul muawwala bis sharih. Ada dua, sharih dengan muawwal bis sharih. Jadi kata kami isim tu merangkumi isim yang sharih, seperti mislu dhahikan, seperti kata dhahikan pada perkataan kamu, pada kata kamu, jaa Muhammadun dhahikan, Zaid datang dalam keadaan ketawa. Dan perkataan isim itu juga merangkumi al-muawwal bis-sharih, merangkumi isim yang merangkumi yang ditakwilkan dengan isim sharih. Kita takwilkan dia kepada isim sharih. Ini pada jumlah yang datang jadi hal, yang jumlah yang datang satu selepas isim contohnya, dan jumlah tu jadi hal. Contoh, mislu yadhaku fi qaulika jaa Muhammadun yadhaku, telah datang Muhammad dalam keadaan ketawa. Fa innahu fi ta'wili qaulika dhahikan, kerana perkataan kamu jaa Muhammadun yadhaku ni, pada takwil kita takwilkan jadi jaa Muhammadun dhahikan. Wa kadzalika qauluna jaa Muhammadun ma'ahu akhuh, telah datang Muhammad. Kalau kita nak terjemah satu, telah datang Muhammad bersamanya saudaranya. Ini telah datang Muhammad dalam keadaan bersama-samanya saudaranya. Jadi ada bersamanya saudaranya datang sekali. Jadi ma'ahu tu zaraf. Ma'ahu tu zaraf, dia masuk dalam syibih jumlah. Dia zaraf. Kita dah ngaji dah sebelum ni kan, ma'ahu, ma'a zaraf. Dan dia ada dua i'rab. Sama ada dia jadi zaraf ataupun dia jadi hal. Dan zaraf sama ada zaraf zaman atau zaraf makan. Jadi di sini jaa Muhammadun ma'ahu akhuhu, ma'ahu tu zaraf, dia khabar muqaddam, akhuhu tu mubtada muakhar, itu jadi jumlah tu jadi hal. Jumlah tu jadi hal. Ma'ahu akhuhu. Fa inna qaulana ni fi ta'wili qaulika musahiban li akhihi. Musahiban li akhi, jaa Muhammadun musahiban, ini bersama-sama dia saudara dia. Dia takwilkan. Dia akan takwilkan jadi sharih. Jadi yang jumlah ni asalnya dah ulang banyak kali dah. Jumlah yang datang selepas isim ma'rifah dia akan jadi hal. Contoh jaa Zaidun yadhaku, bagi contoh yang sama. Telah datang Zaid, yadhaku ni jumlah kan, fa'il dan fa'il.
sebelah dia isim makrifah ke isim nakirah? Ha? Isim makrifah. Bila sebelum dia isim makrifah, dia akan jadi hal. Dia akan jadi hal. Tapi kalau jumlah datang selepas isim nakirah, Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun ada. Ja'a Rajulun. Ja'a Rajulun. Contohnya dia al-haku. Jadi apa? Datang jumlah selepas isim nakirah. Jadi apa? Ha? Kata is. Tanya tak gaji. Jadi sifat. Jadi sifat. Contoh sini, Ja'a Zaidun sya'ruhu tawil. Ini jumlah. Dan Zaid ni adalah isim makrifah. Jadi kita boleh jadikan dia hal. Tapi kalau ada kata Ja'a rajulun sya'ruhu tawil, Anda tukar Zaid jadi rajul. Sekarang ni dia tak jadi hal lah. Dia jadi sifat. Sifat bagi rajul. Telah datang seorang lelaki yang rambutnya panjang. Jadi terjemah dia pun dah lain lah. Sebab kalau terjemah apa ni sifat, kita kata yang, itu menunjukkan kepada sifat. Sebab syarat apa ni kaedah kita sebut apa itu? Al-jumal ba'dal ma'arif ahwal. Adapun al-jumal ba'dan nakirat, itu jadi sifat. Al-jumal ba'dal ma'arif ahwal, dan al-jumal ba'dan nakirat sifat. Itu kaedah dia. Jadi hal, jadi sifat. Makna lebih kurang aja. Sebab hal merupakan sifat pada makna. Kemudian ada peringatan. Bila hal tu jumlah, bila hal tu idza kana al-hal jumlatan, maka fala budda min rabitin. Tak dapat tidak ada rabit. Kalau hal tu adalah jumlah, ini jumlah kan? Ini jumlah, ini pun jumlah. Kalau hal tu jumlah, sama ada jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, maka tidak ada rabit. Ada penghubung. Dan penghubung tu sama ada dhamir sahaja. Dari sini إذا كان الحال جملة فلا بد من رابط. ataupun waw al-hal faqat ataupun
Ya. Kalau apabila hal itu jumlah, maka tidak dapat tidak daripada rabi'. Dan rabi' itu sama ada dhamir sahaja, ini contoh yang pertama, ataupun wawul hal sahaja, ini contoh yang kedua, ataupun dhamir tu rabi' itu adalah dhamir dan juga wawul hal. Wawul hal ma'an. Boleh kalau adik. Jadi rabi' sama ada dhamir sahaja. Contoh yang pertama, ja'a Zaidun sya'ruhu tawil. Ada dhamir hu, kembali kepada Zaid. Ini rabi' dia. Dia rabi' dengan jumlah sebelum. Wawul hal sahaja. Contoh yang kedua, ja'a Zaidun wal ustadu yashrah. Ini waw. Waw ni jadi rabi'. Antara jumlah ni dengan jumlah yang sebelum, dia jadi rabi'. Dia bagi penghubung. Orang panggil wawul hal. Ataupun rabi' dia dhamir dan juga waw hal sekali. Ja'a Zaidun wa huwa. Wawul hal dan juga ada dhamir. Wa huwa yakni Zaid sa'idun. Zaid datang dan dalam keadaan dia gembira. Wa huwa sa'idun. Ini rabi' dia. Dalam ni tak sebutlah. Kalau sini ja'a Zaidun yadhhak, dalam yadhhak tu ada dhamir huwa, kembali kepada Zaid. Baik. Sambung, wa qauluna al-fadlah ma'nahu annahu laysa juz'an minal kalam. Makna fadlah, apa makna fadlah? Maksud fadlah annahu, bahasanya ia bukanlah satu juzuk daripada kalam. Hal tu bukan satu juzuk daripada kalam. Ini bawa pulang semua. Baik. So sebab tu nanti kita akan tengok di depan nanti. Dia ada syarat-syarat dia juga, antaranya apa kita kata kau kan itu. Baik, fadlah dia kata maknahu annahu laisa juz'an minal kalam. Sebab satu ada fadlah, ada umdah, umdatul kalam, dan ada fadlatul kalam. Fadlatul kalam ni lebih-lebihan. Mudah-mudah katalah lebih-lebihan tu. Tapi yang penting dalam percakapan, kalau ada mubtada mesti ada khabar. Ini ghalibnya, ada mubtada, ada khabar. Sebab kita dah mengaji dah, ada yang ada mubtada tapi tak ada khabar. Tapi bila ada khabar mesti ada mubtada. Baik. Tapi ghalib dalam perkataan, bila ada mubtada mesti ada khabar. Bila ada fa'il mesti ada fa'il. Jadi itu kita panggil umdah. Umdah kita ataupun asas ataupun tiang dalam percakapan. Bila ada fa'il mesti ada dia punya fa'il dia. Mesti ada pelaku dia. Kemudian fa'il tu tengok pula lah, fa'il lazim ke fa'il muta'addi. Kalau fa'il lazim ada fa'il sahaja. Muta'addi fa'il maf'ulun bihi. Jadi fadlah ni dia lebihan. Dia khabar tak termasuk. Khabar tak termasuk dalam hal. Lepas tu dia kata fa kharaja bihi al-khabaru. Sebab khabar juzuk kalam. Dia asas ataupun tiang dalam percakapan. Mubtada, khabar.
fa'il. Kemudian wa qauluna al-mansub kharaja bihil marfu' wal majrur. Ini kita dah sebut dah. Kita keluarlah marfu' dan juga majrur. Wa innama, kemudian wa innama yunsabul hal bil fi'li aw shibhil fi'li kasmil fa'il wal masdari wal dharfi wasmi al isyarah. Itu dah tinggal lu, letak kat belakang. Tengok depan lu. Baik. Wa qauluna, yang ni dia nak sebut apa yang menasabkan hal. Wa innama yunsabul hal, hanya saja dinasabkan hal dengan fa'il. Terkadang hal tu dinasabkan dengan fa'il amil dia. Di sini nak sebut amil. Amil hal apa dia? Amil yang menasabkan hal. Terkadang amil yang menasabkan hal tu fa'il ataupun syibih fa'il, seperti isim fa'il ataupun wal masdar wal zaraf wasmil isyarah. Itu syibih fa'il. Tapi dia tak syarah. Itu tak kita tak belakang. Cuma dia bagi tahu amil yang menasabkan hal terkadang fa'il sendiri ataupun syibih fa'il. Sama ada isim fa'il, masdar, zaraf ataupun isim isyarah. Baik. Kemudian kata syarah wa qauluna al-mufassiru liman bahama min al-hayat ma'nahu anna al-hala yufassiru ma khafiya wastatara min sifati dhawil aqli wa ghairihi. Maknanya hal dia menerangkan. Itu tafsir, dia menerangkan. Waktu kita baca tafsirul Quran, dia menerangkan ayat-ayat Quran tu. Dia tak jelas. Apa ni cakapan yang agak pendek penuh dengan balaghah. Jadi kita berhajat kepada tafsir. Baik. Sini tafsir menerangkan ma khafiya, apa yang tersembunyi, dan apa ni tersembunyi, ma khafiya wastatara pun tertutup. Lebih kurang makna dia. Ma khafiya wastatara min sifati dzawil aqli au ghairihim, daripada sifat-sifat ataupun kelakuan-kelakuan yang mempunyai akal ataupun selainnya. Sama ada manusia sendiri ataupun selain daripada manusia. Sama ada yang berakal ataupun yang tidak berakal. Boleh jadi kita nak bagi contoh, kucing itu datang dalam keadaan marah, rubah gaduh. Contoh. Dia berjalan dalam keadaan laju ataupun lambat. Jadi itu contoh-contoh yang ghairul aql. Kemudian summa innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'il. Dia nak sebut sahibul hal. Dia kata terkadang hal tersebut nak sebut hal. Dia kata terkadang dan hal tu adalah ia bayanan. Dia menerangkan sifatnya fa'il, kelakuan fa'il. Summa innahu qad yakunu bayanan li sifatil fa'ili. Nahwu jaa'a Abdullahi rakiban. Telah datang Abdullah dalam keadaan menunggang. Jadi rakiban jadi hal. Dia hal, dia menerangkan sifat siapa dia? Kelakuan siapa dia? Kelakuan fa'il. Dan terkadang dia menerangkan sifat maf'ulun bih. Au bayanan li sifatil maf'uli bihi. Nahwu raqibtul farasa musrajan. Aku menunggang kuda dalam keadaan kuda itu berpelana. Jadi dalam keadaan berpelana ni hal ni menerangkan sifat siapa? Sifat maf'ulun bih. Itu terkadang hal dia menerangkan sifat fa'il, kelakuan fa'il. Terkadang dia menerangkan kelakuan maf'ulun bih. Terkadang dia menerangkan kelakuan ihtimal, ada dua-dua. Wa qad yakunu muhtamilan lil amrayn. Dan terkadang hal tu dia ihtimal bagi kedua-duanya. Jami'an, semua sekali. Nahu laki itu Abdullahi rakiban. Aku bertemu Abdullah dalam keadaan menunggang. Siapa yang menunggang? Ihtimal. Ihtimal fa'il, ihtimal maf'ul. Baik, wa kama yaji'ul halu minal fa'ili wal maf'ulu bihi fa innahu yaji'u minal khabar.
Elok. Jadi sambil kau baca. Di sini dia nak terangkan sahibul hal. Terkadang sahibul hal tu fa'il, dan terkadang sahibul hal tu maf'ulun bihi. Akaltu ta'ama sakhinan. Terkadang sahibul hal tu al-fa'il wal maf'ul ma'an.
Boleh, Ini sahibul hal. Jadi tuan punya kelakuan. Jadi tuan punya kelakuan dalam matan dia bagi contoh dua. Satu fa'il, satu lagi maf'ul bih. Bagi contoh tiga, cuma satu lagi tu ihtimal. Fa'il dengan maf'ul bih. Jadi sahibul hal bukan hanya daripada fa'il saja dan bukan hanya daripada maf'ul. Ini jelas fa'il dengan maf'ul. Contohnya ja'a Zaidun dhahikan. Zaid telah datang, Zaid dalam keadaan ketawa. Jadi sahibul hal dia siapa? Zaid. Itu fa'il. Terkadang sahibul hal daripada maf'ul bih. Akal tu ta'aman sakhinan. Aku telah makan makanan dalam keadaan makanan tu panas. Sakhin. Jadi sakhinan ni sifat bagi hal bagi at-ta'am. Ta'am ni maf'ul bih daripada akal tu. Jadi sahibul hal at-ta'am maf'ul bih. Itu jelas nampak. Macam tadi lelaki itu abdallahi rakibtul farasa musrajan. Terkadang sahibul hal dua-dua sekali, fa'il dan juga maf'ulun bihi, ma'an dengan bihi. Contoh, laqitu abdallahi rakibaini. Aku bertemu Abdullah dalam keadaan kami kedua-dua menunggang. Dan terkadang dia punya sahibul hal isim yang dijarkan dengan huruf jar. Contoh, marartu bihindin jalisatan. Aku melalui Hindun, oranglah nama seorang ni, nama Hindun, dalam keadaan dia duduk. Hal keadaannya jalisatan. Kalau anda nak buat sifat, anda tak boleh kata jalisatan. Anda sudah sebut al-jalisah. Sebab apa? Sebab Hindun ma'rifah. Sebab Hindun ma'rifah. Hal dia nakirah. Kena datangkan alif lam, dia kena ikut. Sebab sifat dia ikut mausuf. Jadi dia kena ikut sifat, kena ikut mausuf. Anak tu tabi'un lil manhuti fi raf'ihi wa nasbihi wa qabdihi wa ta'rifihi. Jadi kalau mu'arraf dia pun mu'arraf juga. Baik, nombor 5. Sahibul hal majrur bil idhafah. Sahibul hal tu isim yang dijarkan tapi dengan sebab idhafah. Anittabi' millata Ibrahim hanifa, ni ayat Quran. Jadi anittabi' millata Ibrahim hanifa ni jadi hal bagi siapa? Hal bagi Ibrahim. Hal keadaan Ibrahim tu hanifa. Yang mana Ibrahim ni isim majrur. Majrur dengan sebab idhafah. Ini jadi mudhaf, ini jadi mudhaf ilaih. Pasal apa bagi atas? Sebab dia mamnu minas sarf. Dan yang keenam, khabar. Khabar anta sadiqi mukhlisan. Mukhlisan khabar bagi siapa? Khabar bagi sadiqi. Anta sadiqi mukhlisan. Anta sadiqi saminan. Boleh buat, tak ada masalah. Ataupun nahifan. Jadi dia jadi khabar bagi sadiq. Ni dia sadiqi khabar, jadi dia jadi sahibul hal dia khabar. Ni sahibul hal. Dan ulama khilaf. Apa ni jumhur tak bagi. Masalah boleh dah hal sahibul hal tu daripada mubtada. Boleh tak sahibul hal daripada mubtada? Anta sadiqi mukhlisan. Mukhlisan sahibul hal ya anta. Orang ulama tak boleh. Jadi Sibawih pendapat dia boleh. Hal daripada mubtada. Tak pendapat Sibawih boleh hal sahibul hal daripada mubtada. Jadi kita baca terang dah. Dia kata wa kama yaji'ul halu minal fa'ili wal maf'uli bihi fa innahu yaji'u minal khabar. Seperti mana hal datang daripada fa'il dan juga maf'ul. Ini sahibul hal tu daripada fa'il dan juga maf'ul. Begitu juga dia datang daripada khabar. Contoh anta sadiqi mukhlisa.
Wa qad yaji'u minal majruri biharfil jar. Terkadang hal tu datang daripada isim yang majrur biharfil jar. Contoh, marartu bihindin rakiban. Aku melalui hindin dalam keadaan dia menunggang. Wa qad yaji'u minal majrur bil idhafah. Terkadang dia datang juga hal tu daripada isim yang majrur bil idhafah. Ini sahibul hal dia isim majrur disebabkan idhafah. Contohnya nahwu qaulihi ta'ala anittabi' millata ibrahim hanifa. Fa hanifa halun min ibrahim. Wa ibrahim majrurun bil fathah niyabatan anil kasrah wa huwa majrurun bi idafati millah ilaihi. Majrur disebabkan idafat millah kepadanya. Baik. Kemudian sikit lagi kata musannif rahimahullah, wala yakunu illa nakiratan wala yakunu illa ba'da tamamil kalam wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Wala yakunu dhamir huwa kembali kepada siapa? Syekh. Mana boleh esok sekali. Wala yakunu dhamir huwa kembali kepada siapa? Hal. Umay. Wala yakunu ada dhamir huwa kembali kepada siapa, Said? Hal. Wala yakunu illa nakiratan. Lepas tu wala yakunu dhamir tu kembali kepada hal lagi. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Lepas tu wala yakunu sahibuha. Sahibu siapa? Sahibul hal. Tadi wala yakunu dhamir huwa kata hal. Lepas tu wala yakunu yang kedua dhamir huwa juga kata hal. Di sini wala yakunu sahibuha. Sahibu siapa? Umay. Said. Ma ra'yukum? Hal. Yang tadi? Hal juga. Apa dia? Yang mana? Wala yakunu tu kembali pada hal. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dhamir huwa tu dalam yakun tu kembali kepada syurut jamak. Jamak muannas. Inna qaumi tajamma'u wa bi qatli tahaddatsu. Betul tak? Sana? Jawa. Tak ingat kata-kata Zamakhsyari. Siapa ada sahibuha Tuhan? Said. Kenapa ada sahibuha Tuhan? Apa? Izzat. Apa dia? Sebab apa kena nakirah? Dengan makrifah. Hal ni ada hayat. Sahib hayat. Mana hayat dia? Baik. Jadi hal, kalimah hal dalam bahasa Arab ada kalimah yang muzakkar, ada kalimah yang muannas. Boleh Ada kalimah yang muzakkar dan yang muannas. Yang muzakkar
Bila kita nak datangkan dhamir, maka kita datangkan dengan dhamir muzakkar, iaitu huwa ataupun hu. Kalau muannas kita akan datangkan dengan dhamir hiya ataupun ha. Jadi ada kalimah yang muzakkar, ada kalimah yang muannas. Dan di sana ada kalimah yang tuzakkar wa tuannas. Banding masalah fiqh, khunsah lah. Dia muzakkar boleh, muannas boleh. Ada kalimah yang terima dua-dua. Muzakkar boleh, muannas boleh. Antaranya hal. Hal boleh kata hadza hali, hadhihi hali. Dua-dua boleh. Apa ni, seolah-olah musannif dia nak bagi tahu kita lah, wallahu a'lam. Sebab dia bawa wala yakunu sahibuha, ha tu merujuk kepada hal. Tak salah, dua-dua boleh. Tapi ada yang sebut kata yang afsahnya bawa pada muannas. Tapi dua-dua boleh. Kalau cakap hadza hal, hadhihi hal, dua-dua betul. Jadi sahibuha, sahibul hal. Dan tidak ada ia hal. Dan tidak ada ia dhamir. Dhamir itu huwa. Kemudian pada siapa? Hal. Dan tidak ada hal itu kecuali nakirah. Jadi tidak ada hal yang makrifah. Kalau ada datang hal makrifah, ditakwilkan. Ini kaedah. Sebab tu apa-apa pun kita akan mengaji kaedah asal dulu. Kaedah asal dulu. Lepas tu baru kita masuk pada masalah-masalah. Lepas tu bila orang hafal matan tu, dia nak ambil iaitu kaedah asal dia. Kadang-kadang terkeluar daripada asal. Lepas tu dalam Al-Quran ada ayat mutasyabihah, ada ayat muhkamah. Yang asal apa dia? Muhkamah tu. Lepas tu kita mengaji ayat muhkamah tu, baru kita mengaji ayat-ayat mutasyabihah. Sebab yang ni asal. Apa-apa yang mutasyabihah akan kembalikan kepada asal. Jadi sama ni kita mengaji asal. Asal dia nakirah. Lepas tu jumpa makrifah, tu kena bincang lain. Jadi macam mana? Ada pula ulama khilaf dalam masalah tu dan sebagainya. Baik, wala yakunu illa nakiratan, dan tidak ada hal itu kecuali nakirah. Wala yakunu, dan tidak ada hal itu kecuali selepas sempurna kalam. Maksud selepas sempurna kalam, sebab kita kalam ada dua jumlah. Kita ada jumlah ismiyah, kita ada jumlah fi'liyah. Tak ada jumlah harfiyah. Yang ada dua ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah maknanya dah ada mubtada', dah ada khabar, baru didatangkan hal. Kalau jumlah fi'liyah, kena tengoklah fa'il tu fa'il muta'addi ke fa'il lazim. Kalau fa'il lazim, dah ada fa'il dan juga fa'il, baru didatangkan hal. Kalau fa'il muta'addi, dah ada fa'il, ada maf'ulun bih, kemudian baru didatangkan hal. Wala yakunul hal illa ba'da tamamil kalam. Tidak ada hal kecuali selepas sempurna kalam. Wala yakunu sahibuha, dan tidak adalah sahib hal tu, tuan punya kelakuan tu, illa ma'rifatan, mesti makrifah. Baik. Wa aqulu, kata syarah, yajibu fil hal an yakuna nakiratan. Wajib pada hal bahawa adalah ia hal itu nakirah. Wala yajuzu an yakuna ma'rifatan. Tak harus, yakni tak boleh hal itu makrifah. Wa idza jaa tarkibun fihi al-hal, maka apabila datang tarkib, perkataan fihi, fi tarkib tersebut, al-halu ma'rifah. Al-halu ma'rifatun fi zahir. Hal itu jadi makrifah. Fa innahu yajibu ta'wilu hadhihi al-ma'rifati bi nakiratin. Maka wajib takwilkan makrifah tersebut dengan nakirah. Tengok contoh dia. Fihi al-halu ma'rifatan. Tengok sat tu. Jangan bawa keluar. Ada ni kan? Ada makanan lah.
Baik. Wa idza jaa tarkibun fihi al-halu ma'rifatan. Bila datang tarkib kalam yang padanya hal dalam keadaan ma'rifah, fi zahir, pada zahirnya hal tu ma'rifah, fa innahu yajibu ta'wilu hadhihi al-ma'rifati bi nakirah. Maka wajib takwilkan isim ma'rifah ini, hal yang ma'rifah ni pada zahir ni dengan nakirah. Mislu qaulihim, seumpama kata mereka, orang Arab kata ja'al amiru wahdahu. Ja'al amiru wahdahu. Wahdahu tu jadi hal. Datang amir, ada seorang diri, dalam keadaan seorang diri. Fa inna wahdahu halun minal amir. Wahdahu tu jadi hal daripada amir. Wa huwa ma'rifatun bil idafati ila dhamir. Maka dia jadi ma'rifah dengan sebab idafat kepada dhamir. Jadi kita dah mengaji dah itu al-ma'arif. Ada berapa semua? Dalam ni sebut khamsah, tapi sebenarnya ada 6. Ada 6 isim isyarat apa semua itu, dhamir, isim alam, isim mausul. Itu semua isim ma'rifah dan isim-isim yang diidafatkan kepada isim ma'rifah. Maka isim tu pun walaupun asalnya nakirah, diidafatkan kepada ma'rifah, dia jadi ma'rifah. Jadi wahdahu diidafatkan kepada dhamir, jadi dia jadi ma'rifah. Wa huwa ma'rifatun bil idafati ila dhamir walakinnahu fi ta'wili nakiratin. Tetapi dia pada walakinnahu fa inna wahdahu halun minal amil wa huwa ma'rifatun bil idafati ila dhamir walakinnahu wahdahu tu fi ta'wili nakiratin, pada ta'wilan nakirah. Walakinahu fi ta'wili nakiratin hiya qauluka munfaridan faka'annaka qulta ja'al amiru munfaridan. Ja'al amiru munfaridan. Jadi kalau kita dengar orang kata ja'al amiru wahdaka, takwil dia apa? Ja'al amiru munfaridan. Munfaridan nakirah tak? Nakirah. Mushtaq tak? Mushtaq. Wa mislu dzalika qauluhum arsalahal iraka ay mu'tarikatan wa ja'ul awwala fal awwala ay mutarattibina. Mu'tarikatan ay musdahimatan. Dia arsalahal iraq. Al-iraka ni dia ada kaitan dengan apa? Dia daripada syair. Ini perkataan yang ambil daripada syair. Arsalaha al-iraka. Anda tak ingat dalam apa ni Alfiyah ada sebutlah pasal apa ni syair ni, siapa yang sebut dia, dan dia nak sifatkan himar wahsy. Arsala dhamir huwa tu kembali pada himar wahsy. Al-ha tu kembali kepada anak dia, al-atan ya. Al-iraq dia punya ni hal ay mu'talikatan. Waja'ul awwala fal awwal. Mereka datang seorang satu. Al-awwala fal awwala, ada alif lam tu. Zahir ma'rifah tapi ditakwilkan jadi nakirah, ai mutarattibi, dia datang dengan bertertib satu. Baik habis. Jadi kalau nampak nakirah maka kita akan tukarkan kalau nampak jumpa hal ma'rifah kita akan tukarkan jadi nakirah. Itu jumhur. Kita mengaji yang ni dulu. Nak tengok khilaf, masuklah kitab-kitab besar, ada yang membolehkan. Wal aslu fil hal an yaji'a ba'da istifa'il kalam. Dan asal pada hal itu bahawa datang ia selepas sempurna kalam. Wa makna istifa'il kalam, dan bermula makna sempurna kalam, an ya'khudhal fi'lu fa'ilahu wal mubtada'u khabarahu. Bahwasanya ambil fa'il akan fa'ilnya.
Fi'il dah ada fa'il dia, lepas tu baru datang hal. Mubtada dah ambil khabar dia, mubtada dah ada khabar, lepas tu baru datang hal. Itu maksud dia, kita dah terang dah tadi. Dan dia kata lagi, kata syarih, wa rubbama wajaba taqdimul hal ala jami'i ajza'il kalam. Terkadang rubbama wajib kita takdimkan, kita kedepankan hal atas kesemua juzuk-juzuk kalam. Kita wajib kedepankan hal atas semua juzuk-juzuk kalam. Seperti kama idza kana al-halu ismastifhamin. Seperti masalah apabila hal itu adalah isim istifham. Isim istifham lahu sadarah. Isim istifham lahu sadarah. Isim istifham dia kena duduk depan. Jadi tak dapat tidak, kita perlu kedepankan dia. Contohnya kaifa qadima aliyun. Kaifa tu hal. Kaifa tu jadi hal. Qadima ali, qadima fa'il madhi, ali tu fa'il dia. Tapi kaifa tu jadi hal. Tengok dia sebut apa? Fa kaifa ismu istifhamin mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli nasbin halun. Dia jadi hal. Min halun min ali. Hal daripada Ali. Jadi sahibul hal siapa dia? Ali. Tapi waktu ni wala yajuzu ta'khiru ismil istifham. Tidak harus mentakhirkan isim istifham. Okay. Jadi kita kena tahu, apa-apa pun kita mengaji, kita tahu asal hukum dulu macam mana. Asal hukum haram, lepas tu boleh jadi boleh. Sebab apa boleh? Dia ada sebab-sebab dia. Asal hukum ni pula wajib. Lepas tu kenapa jadi tak wajib? Ada. Semua tu ada hukum asal dia. Lepas tu kalau kita mengaji pun sembahyang Jumaat wajib hukum dia. Lepas tu gugur wajib sebab tak cukup syarat. Dia ada syarat-syarat dia. Semua pun macam itulah, sini pun ada. Terkadang dikedepankan sebab apa? Dan nak dikedepankan pun kadang ada syarat-syarat dia. Baik, wa yushtaratu, sambung lagi. Wa yushtaratu fi sahibil hal an yakuna ma'rifatan. Fala yajuzu an yakuna nakiratan bi ghairi musawwighin. Dan disyaratkan pada sahibul hal bahwasanya sahibul hal itu ma'rifah, isim ma'rifah, dan maka tafri'nya tidak harus an yakuna, ay an yakuna sahibul hal nakiratan, dan tidak harus sahibul hal tu nakirah, tapi dengan syaratlah tak boleh nakirah bi ghairi musawwighin. Kalau ada musawwigh boleh, tak ada masalah. Musawwigh ni alat yang ataupun perkara yang membolehkan hal sahibul hal tu jadi nakirah. Macam kita kata asal mubtada apa? Asal mubtada ma'rifah. Al-aslu fil mubtada an yakuna ma'rifatan. Asal pada mubtada dia tu ma'rifah. Tapi boleh tak ma'rifah jadi nakirah? Boleh, dengan syarat ada musawwigh. Ada perkara-perkara yang membolehkan mubtada tu daripada isim nakirah. Ada perkara yang membolehkan dia jadi sifat ke, dia dia disifatkan ke, terdahulu nafi ke. Itu dalam bab mubtada. Lepas tu sini dia nak terangkan musawwigh, perkara-perkara yang membolehkan datangnya hal daripada nakirah. Jadi sahibul hal tu nakirah. Wa mimma yusawwighu maji al-hal minan nakirah an tataqaddama al-halu 'alayha. Wa mimma yusawwighu maji al-hal minan nakirati an tataqaddama al-halu 'alayha. Ala siapa dah? Umair. Ala nakirah. Wa mimma, dan daripada perkara-perkara yang yusawwighu, wa mimma yusawwighu dhamir kembali kepada Said. Wa mimma yusawwighu maji al-hal, dhamir kembali pada ma. Baik. Wa mimma tu jadi apa tu?
Ha? Mubtada. Ada ke mubtada mula ada min? Min ma sambung jadi wa mimma. Ha? Lebih? Apa? Ha? Apa dia? Khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Mubtada dia. Ini jadi mubtada. Betul. Jadi khobar muqaddam. Anta taqaddama fi ta'wili masdari itu jadi mubtada muakhar. Wa mimma yusawwiru maji al-hal min an-nakirah. Mana dia ni? Silap. Wa mimma yusawwiru maji al-hal min an-nakirah an tataqaddama al-hal. An tataqaddama tu lah. Maksudnya kalau kita nak ni kan nak jadikan dia masdar, wa mimma yusawwiru maji al-hali min an-nakirati taqaddumul hali 'alaiha. Daripada perkara yang mengharuskan datangnya hal daripada nakirah, bahwasanya taqaddumul hal 'ala nakirah. Maksudnya hal datang dulu daripada isim nakirah. Hal datang dulu daripada isim nakirah. Baik. Ka qauli syair, seperti kata syair, lamayyata muhishan. Limayyata muhishan qalalu ya'luhu ka'annahu khilalu. Limayyata muhishan, fa muhishan halun minat talal. Maksud dia cari ya, kenapa tak tahu. Fa muhishan halun min talal. Nampak? Muhishan hal daripada talal. Sedangkan talal nakirah, tapi disebabkan hal dia datang sebelum nakirah, dia datang sebelum nakirah, maka boleh didatangkan hal bagi isim nakirah. Famuhishan halun min talal wa talalun nakirah wa sawwagha. Macam mana? Wa sawwagha macam apa? Takut wasawwagha maji'a al-hali minhu taqaddumuhu. Taqaddumu jadi fa'il bagi sawwagha, muakhar daripada maf'ul, dan mengharuskan datangnya hal daripada apa ni, sawwagha maji al-hal minhu taqaddumuha, taqaddumu al-hal alaihi, atas isim tu, isim nakirah tu lah. Wasawwagha maji al-hal minhu, atas isim tu, isim nakirah atas isim tu, taqaddumuha alaihi. Itu salah satu musawwigh. Ni apa buat ni lah. Buat musawwigh, apa dia? Buat nota, buat satu, keluarkan daripada kitab. Tu cara mudah nak menghafal. Wa mimma yusawwighu maji al-hal minan nakirah an tukhassasa hadhihi an-nakiratu bi idafatin aw wasfin. Dalam ni sebut tiga dah. Dia sebut tiga. Yang pertama taqaddumul hal ala ismin nakirah. Yang pertamanya datang hal, dia datang dulu di atas isim nakirah. Itu musawwigh yang pertama. Musawwigh yang kedua, isim nakirah ni ditakhsiskan, dikhususkan dengan
dengan idhafah. Dikhususkan dengan idhafah ataupun sifat. Sebab kita ada isim makrifah, kita ada nakirah. Kita ada makrifah, kita ada nakirah. Makrifah ni tahulah siapa, nakirah ni tak tahu siapa. Tapi kita ada satu di tengah-tengah. Nak kata kita ada satu tengah-tengah. Manzilatun bainal manzilatain. Kita ada tengah-tengah, iaitu isim yang ditakhsiskan. Dia tak sampai tangga nakirah sangat, tak sampai tangga makrifah sangat, tapi dia takhsis. Sama ada kita takhsiskan dengan idhafah atau takhsiskan dengan sifat. Contoh kita kata rajulun, lelaki. Jadi semua ni lelaki ni masuk semua dalam kata rajulun. Tapi kita kata rajulun tawil, maka terkeluar rajulun qasir. Jadi kita ada takhsiskan kataan tu, kita khususkan. Jadi musawwih yang kedua datang hal dengan daripada isim nakirah, iaitu isim nakirah tu ditakhsiskan dengan idhafah ataupun ditakhsiskan dengan sifat. Contoh yang pertama iaitu contoh isim nakirah yang ditakhsiskan dengan idhafah. Fa misalul awal qauluhu ta'ala fi arba'ati ayyamin sawa'a. Ini sawa'an lisailin. Fi arba'ati ayyam. 4. Kalau kata 4 apa? Tak tahu lah 4 apa kan? Berhajat pada tamyiz. Nanti kita akan tengok tamyiz pada masalah jumlah-jumlah ni. Tapi bila diidhafatkan arba'ah tu kepada ayyam, maka jadi takhsis tak? Dia mengkhususkan 4 situ kena pada 4 hari. Sawa'an iaitu hal. Fasawa'an halun min arba'ah wa huwa nakirah. Wasagha maji al-hal minha wasagha maji'ul hal minha likauniha mudhafatan. Dan kata boleh. Tadi sawagha ni sagha. Dan boleh datang hal daripadanya kerana ianya mudhaf. Wa misalu sani qaulu syair, dan contoh yang kedua iaitu isim nakirah yang ditakhsiskan dengan sifat. Najjaita ya rabbi nuhan wastajabta lahu fi fulukin makhirin fil yammi al bahar laut mashhuna. Najjaita ya rabbi nuhan wastajabta lahu, wahai Allah, kau telah menyelamatkan Nuh dan kamu telah perkenankan doa dia. Fi fulukin makhirin. Fulukin yakni safinah, kapal. Makhirin itu sifat dia. Fi fulukin makhirin. Tak tahu maksud apa salah ya. Fi fulukin makhirin, sifat dia mashhunan hal. Hal bagi siapa? Hal bagi fuluk. Hal bagi fuluk. Fuluk nakirah. Tapi di sini nakirah yang ditakhsiskan dengan sifat, iaitu makhir. Jadi boleh datangkan hal daripada isim nakirah. Ada musawwih dia. Jadi disebut di sini musawwih ada 3 lah. Yang pertama hal datang dahulu daripada isim nakirah. Ini lepas hal datang barulah isim nakirah tu datang disebut. Yang kedua, isim nakirah yang ditakhsiskan dengan idhafah, dan yang kedua isim nakirah yang ditakhsiskan dengan sifat. Habis dah. Semua ni saya nak masuk yang sikit tadi.
Ini yang tadi ya, ana takhirkan tadi yang dia kata mana wa inna ma yunsabul hal bil fi'li aw shibhil fi'li kasmil fa'il wal masdar wal dharbi wasmil isyarah. Itu di ana bagi tahu di situ dia nak sebutkan amil-amil yang menasabkan hal. Jadi kita tahu dah dalam nahwu pengajian ada amil, ada ma'mul. Jadi ma'mul yang terima kesan, sama dia rafa', nasab, khafat, jazam. Jadi yang terima kesan ni dia ada yang memberi kesan, iaitu amil tu, yang disebut sebagai amil istilah dia. Itu apa yang memberi kesan pada kalimah.
Jadi yang memberi kesan pada kalimah ni berbeza-beza lah. Kalau fa'il, siapa yang bagi dia berubah? Yang memberi kesan fa'il iaitu fa'il. Jadi apa, mubtada ada ibtida, amil pula ada amil yang apa sebut? Nama apa? Dua amil. Apa ni, maknawi dengan lafzi. Amil maknawi dengan amil lafzi. Baik. Jadi amil fil hal ni dia bukan satu. Terkadang fa'il. Contoh ja'a Zaidun dhahikan. Zaid datang dalam keadaan tertawa. Jadi Zaid ni amil yang menasabkan dhahikan. Terkadang sifat. Kita sebut isim fa'il. Sebut tu isim fa'il. Zaidun musafirun hazinan. Zaid apa ni bermusafir dalam keadaan hal dia tu sedih. Jadi musafirun yang ni yang menasabkan hazin, itu amil bagi hazin. Hal masdar yu'jibuni safaruka sa'idan. Atau heran aku oleh safar kamu dalam keadaan gembira. Lalunya orang safar ni sedih, tiba-tiba dia safar, dia gembira. Jadi yu'jibuni safaruka sa'idan. Sa'idan ni jadi hal. Jadi hal yang ni jadi amil dia. Safaruka kamu ni, sa'idan ni hal bagi apa ni, dhamir tu. Cuma kita kata amil dia. Amil dia safar. Amil yang menasabkan sa'idan. Sahibul hal tu lain pula. Ni kita bincangkan amil. Macam ni sahibul hal Zaid, tapi amil ni ja'a. Dia beza, tak sama. Kalau ni sama, hazinan, amil apa, dan juga sahibul hal pun sama. Ismul isyarah, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini jadi hal. Inna hadhihi ummatukum. Siapa yang menasabkan dia? Isim isyarat. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Tengoklah tafsir ni ayat Quran. Dia akan sebut ini jadi hal. Ummatan wahidatan jadi hal. Ada i'rab lain antara ni juga. Ada yang sebut jadi badan bagi ummah. Ini kita ambil satu, yang ummatan wahidatan jadi hal. Dan yang menasabkan dia isim isyarat. Dan terkadang jar dan juga majrur. Zaidun fid dari na'iman. Taqazzaraf at-ta'iru fawqal ghusni ranting munawwinan, berkicau. Tanwin ai musawwitan. Tapi pada hakikatnya apa? Lah ikut apa ni Basrah kan, fidar ni muta'alliqun bi mahdhufin, atau jadi khabar mubtada. Fawqal ghusni muta'alliqun bi mahdhufin, jadi khabar mubtada juga. Sahibul hal ya. Situlah Zaidun fidar. Dhamir tu. At-ta'iru fawqal ghusni. Wallahu a'lam. Soalan? Mana? Ana asal ni upah. Bagaimana nak ikutkan? Kalau ikut di sini amil dia ni lah, jar dengan majrur ni lah, fidari na'iman. Jadi na'iman ni amil dia fidar. Fawqal ghusni munawwinan, fawqal ghusni itu amil dia. Tapi kalau ikut kufar dia mudah. Fidar tu jadi khabar. Fawqal ghusni ni jadi khabar. Tapi di sisi Basrah dia yang ni bukan jadi khabar, dia muta'alliqun bi mahdhuf. Mahzuf tu khabar. Zaidun ka'inun fiddari. Tapi fiddar tu mahzuf. Zaidun ka'inun fiddari na'iman. Zaid ada ia di rumah dalam keadaan dia tidak. Jadi ka'inun ni kita dah buang. Fiddar ni muta'alliqun, bersangkut paut dengan sesuatu yang dah dihazafkan. Yang dihazafkan tu dah jadi khabar yang sebenarnya. Tapi untuk permulaan
apa ni, untuk orang yang baru mula mengaji, kita mudah cakap fidan ni jadi khabar. Itu mudah untuk diambil. Nak cerita muta'alliqun bi mahzuf, ada yang dihazahkan apa semua, benar yang dia tak nampak payah sikit. Zaidun fidari na'iman. Ikutlah saya muhajir ya. Domain dalam ya. Domain dalam apa ni, khabar yang mahzuf tu. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا